Kementerian Kesihatan KKM baru-baru ini menerusi Tinjauan Kesihatan dan Mobiliti Kebangsaan NHMS 2022 menunjukkan terdapat peningkatan mendadak penggunaan peranti rokok elektronik e-rokok atau vape dalam kalangan golongan muda. Sehingga kini belum ada mana-mana undang-undang kawalan secara langsung terhadap pengawalan peranti itu untuk remaja dan pelajar sekolah, ibarat bola pimpong ke sana ke sini jika disoal mengenai penguasaannya. Apa solusinya? Di mana titik permulaan bagi mengelakkan ia melarat? Ikuti laporan yang disediakan wartawan Azib Zikri Abdul Halim. Berani atau sudah menjadi norma membawa vape pergi ke sekolah dan berkongsi-kongsi pula dengan rakan. Lagak menghisapnya juga bagai naga. Katanya kelihatan bergaya, maklumlah murah dan boleh dibeli tanpa menunjukkan kad pengenalan. Kes ini merupakan seorang pelajar perempuan Melayu yang berumur 16 tahun. Namun siasatan lanjut setelah kematian, kes ini mendapati yang ia mempunyai sejarah menghisap vape selama 3 tahun yang lalu. Bahana penggunaan vape terutamanya kepada kanak-kanak tidak perlu digembar-gemburkan lagi, sering dilaporkan oleh media. Puaskah kita menjadi saksi penderitaan dan peninggalan jasad kanak-kanak mahupun remaja meninggalkan bumi? Jiwanya belum matang serta meronta-ronta ingin mencuba perkara baru tidak boleh dikawal. Adakah adil meletakkan punca kepada mereka? Menerusi data yang dikeluarkan melalui NHSM, angka yang dipaparkan amat membimbangkan. Peratusan itu mewakili kebanyakan daripada kanak-kanak ini sebenarnya mengakses peranti berkenaan secara sendirinya, iaitu pembelian melalui kedai berhampiran. Lebih membimbangkan menurut pakar respiratory pulmonologi, generasi muda lebih berisiko mendapat penyakit kronik lebih awal dek pembentukan fisiologi yang masih belum matang. Pusat Racun Negara merekodkan sebanyak 77 kes pendedahan kepada nikotin daripada rokok elektronik bagi tempoh 2015 hingga 2022. Dan untuk tahun ini, sebanyak 7 kes direkodkan dengan 5 kes membabitkan kanak-kanak. Kerana pendedahan awal mereka dengan vape. So vape ni akan mengganggu tembesaran paru-paru untuk kanak-kanak sehingga 8 tahun, dan apabila mereka dewasa, mereka lebih mudah mendapat penyakit kronik. Atas kerisauan ini, saya mengambil keputusan turun padang melihat sendiri perkara sebegini boleh terus berlaku. Hasil pemerhatian saya, trend pembelian vape dalam golongan kanak-kanak remaja berpunca besar disebabkan accessibility yang longgar. Lihat saja di sekeliling sekolah, markas vape dibiar berleluasa berkemungkinan besar menarik pelajar untuk membelinya. Langkah 34 negara luar mengharamkan sepenuhnya penjualan vape dilihat satu langkah tepat bagi mengelakkan pelajar-pelajar dan kanak-kanak menggunakannya. Kalau kita lihat contohnya di New Zealand, penjualan vape tidak dibenarkan dalam radius 300 meter dari kawasan sekolah atas kebimbangan pelajar-pelajar akan membelinya. Justru satu langkah kerajaan perlu diperketatkan dalam regulasi undang-undang yang baharu mengetatkan lagi penjualan vape ini supaya pelajar-pelajar ataupun anak-anak kita tidak membelinya. Ia susulan masih belum lagi wujudnya satu undang-undang khas meregulasi persempadan kawasan penjualan vape yang dilihat seperti tumbuh selepas hujan, lebih-lebih lagi mendiami kawasan sekolah. Penjualan dan pemasaran produk cecair vape bernikotin adalah di bawah Akta Racun 1952. Namun baru-baru ini KKM sudah mewartakan pengecualian bahan berkenaan. Namun menerusi rang undang-undang terbaharu yang ingin diperkenalkan menemui jalan buntu apabila kembali ke jawatankuasa pilihan khas kesihatan walau sudah dibahas kali kedua. Bagaimanapun, lesen penjualan rokok elektronik dan vape terletak di bawah bidang kuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Justru kesedaran kepentingan ini diluahkan ibu bapa kepada saya atas kebimbangan kedai vape yang berdekatan sekolah bakal memudaratkan anak mereka. No way, jauh. Stay away because you see the children kat sini, hari yang dia orang ada koko, they will go lunch dekat kedai-kedai sana. So kalau ada vape jual dekat sana, exposure ada kan. Kadang-kadang budak 17, 15 dah tahu. Senang lenang boleh dapat kat kedai. Okey. Kedai ni diiktiraf ke tak diiktiraf? Lampau banyak sangat. Itu je saya boleh bagi tahu. Tu kena ambil lah tindakan kan. Bukan kita nak mengolapskan apa-apa, cari makan ke apa kan. Akak rasa boleh kita buat kompon.
Sebab benda ni apabila dah ada undang-undang macam tu, diorang mungkin kalau buat sesuatu perkara tu mesti kena bayar. Tapi kalau diorang dah beli macam ni macam itu, kita tak nak cakap macam mana. Kalau kita tegur pun diorang kadang-kadang mau dengan cakap, kadang tak mau. Habis siapa salah? Namun menerusi satu respon, Menteri Pendidikan turut menyatakan tindakan dan kerak kerja yang bakal diambil bagi menguatkuasakan penggunaan vape kanak-kanak di premis sekolah. Kita akan kerjasama dengan agensi yang berkaitan untuk memastikan penguatkuasaan dibuat supaya kedai-kedai ini dapat diambil tindakan mengikut undang-undang masing-masing. Okey? Adakah usaha generasi penamat rokok GEG melarang generasi yang dilahirkan pada dan selepas 2007 mengguna pakai sebarang produk merokok termasuk rokok elektronik atau vape dapat dilaksanakan? Wartawan Buletin TV9 pada 25 Januari mendedahkan bahawa peranti vape yang menarik dari segi rupa dan warna telah menarik perhatian golongan itu di samping harganya pula mampu milik di bawah RM50 sahaja. Dan 2 hari selepas laporan itu disiarkan, Menteri KPDN Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata akan mengadakan perbincangan dengan KKM berhubung isu membabitkan promosi, pengiklanan dan penjualan e-rokok atau produk vape menyerupai mainan itu. Sehingga kini belum ada mekanisme yang jelas berkaitan penjualan dan apa-apa undang mengenai penularan tanpa sepadan kepada kanak-kanak dan remaja bawah umur berkaitan jualan peranti itu. Azib Zikri Abdul Halim melaporkan.